Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazib bin Roslan, daripada kelas CPU 552 BA 16, grup yang ke-9. Pertama sekali, isi kandungan video ini adalah konsep perkahwinan dalam fahaman Islam liberal dari segi poligami, dan kedua, ulasan artikel pilihan saya iaitu Civil Democratic Islam Partners Resources and Strategies. Konsep perkahwinan dalam fahaman Islam liberal dari segi poligami, kita hendaklah tahu apa itu liberal. Liberalism dialah dari pandangan falsafah di mana seseorang itu dia macam pentingkan hak individu, hak orang itu sendiri lebih tinggi daripada agamanya. Maksudnya dia pentingkan hak diri apa yang dia nak lebih pada peraturan-peraturan agama. Ia mengutamakan prinsip kebebasan bersuara dan berfikir. Selain itu, orang Islam liberal ini dia ikut konsep pluralism, di mana fahamannya ialah semua agama adalah sama. Maknanya macam agama Kristian, Hindu dan agama Islam ni macam mereka mungkin macam dia tak kisah lah, contohnya macam nak kahwin lebih pada 4. Dalam agama Islam, poligami cuma tetapkan kepada 4 orang isteri, dan hendaklah bersifat adil kepada isteri-isterinya lah, mengambil hak isterinya, iaitu salah dari segi agama. Pengaruh liberalism dalam isu poligami ialah apabila individu mengutamakan kebebasan individu dalam perkahwinan dan menindas hak asasi manusia. Liberalism poligami adalah bertentangan dengan konsep poligami dari agama Islam yang menyatakan bahawa lelaki hendaklah bersifat adil terhadap isterinya dan hanya boleh berkahwin seramai 4 orang sahaja dalam suatu masa. Kemudian isu dan punca liberal poligami. Isu poligami boleh datang dalam pelbagai bentuk, macam saya sudah cakap tadi, sepertinya seseorang tu nak kahwin lebih pada 4 orang isteri ataupun ambil kesempatan atas hak isterinya. Terdapat juga isu di mana pandangan luar atau pandangan dalam, iaitu kedatangan segolongan kumpulan sister in Islam yang memberi gambaran buruk tentang poligami agama Islam. Dia mengatakan poligami ini dalam apa-apa bentuk tak termasuk saja dalam agama Islam. Poligami ni dia macam mengambil kesempatan hak wanita. Mereka juga telah memohon kepada kerajaan untuk menghentikan poligami secara penuhnya. Kumpulan sistem Islam menganggap bahawa tak ada lelaki di dunia ni yang boleh bersifat adil. Kemudian punca poligami dan liberalism. Sebelum kedatangan agama Islam, poligami telah pun wujud diamalkan oleh orang Yunani, orang Arab zaman dahulu. Tetapi sejak agama Islam datang, poligami ni dah diletakkan had dan tanggungjawab yang besar kepada lelaki yang melakukan poligami. Pada asasnya, poligami diamalkan untuk melindungi wanita di mana suaminya telah meninggal dunia dalam perang, ataupun untuk mengangkat anak-anak yatim. Maka dibenarkanlah poligami itu. Sebahagian besar masyarakat Islam pula ada menganggap yang poligami ni adalah hak lelaki. Maksudnya memang lelaki boleh kahwin 4 sebab itu dia punya rezeki. Tetapi mereka melupakan satu kunci yang penting, iaitu bila nak berpoligami kita hendaklah bertanggungjawab. Kemudian kesan-kesan poligami terhadap individu, masyarakat dan negara. Pertama sekali, poligami ada kesan negatif terhadap individu kerana boleh memberikan tekanan emosi dan psikologi di mana suami memilih kasih antara salah seorang isterinya dan berlakunya pergaduhan antara isterinya. Contoh, isteri pertamanya mungkin berasa murung kerana suami memberi perhatian lebih kepada isteri yang kedua, dan juga akan efek kepada anaknya juga. Kemudian daripada segi masyarakat, boleh melahirkan masyarakat yang kurang berpendidikan dan melahirkan budaya seksis. Sebagai contoh,
masyarakat yang amalkan poligami ni mungkin tak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka yang ramai. Poligami juga boleh melibatkan melahirkan masyarakat yang seksis, di mana perempuan yang dipoligami dikatakan sangat mentaati suaminya. Kemudian kesan poligami dari segi negara. Dari segi yang baik pula, ada juga keluarga yang berpoligami. Lebih ramai diorang kahwin, diorang dapat menjana pendapatan yang mencukupi untuk membiayai anak mereka dan dapat disumbangkan ke dalam negara. Kemudian kami akan lihat pada kaedah penyebaran poligami dan unsur-unsur liberalism. Seperti yang dibincangkan, kaedah penyebaran poligami telah wujud sebelum kedatangan agama Islam dan diamalkan dari zaman dulu. Negara-negara Islam, poligami ni bukanlah asing. Amalan poligami adalah amalan yang biasa dalam negara-negara Islam seperti Malaysia dan Arab dan Turki. Namun dalam era modernisasi ni, amalan ini turut mendapat tentangan pada golongan liberal. Dengan kedatangan kumpulan sebagai kumpulan Sister in Islam ni, mereka juga dapat menyebarkan poligami dan pendapat poligami. Mereka tidak menggelarkan diri mereka sebagai Islam liberal. Sebaliknya, menubuhkan pertumbuhan NGO yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan dalam poligami. Mereka memegang ideologi untuk menuntut hak wanita daripada poligami, kerana pada pandangan mereka, poligami ni adalah mendiskriminasikan wanita. Dan kaedah penyebaran poligami di negara barat boleh dilihat dalam cerita rancangan televisyen Big Love dan Sister Wives. Mereka menimbulkan minat orang Amerika yang menonton rancangan itu. Dan dalam senyap dia memperkenalkan poligami kepada mereka. Selain itu, ada juga seorang Mormon yang berpoligami dan ditangkap oleh polis kerana melakukan serangan seksual ke atas budak berumur 12 dan 15 tahun. Kes ini memberikan imej yang buruk kepada agama Islam. Kemudian ada perbezaan antara poligami dan poligami liberal. Antara kesalahfahamannya oleh orang awam terhadap unsur poligami banyak dipengaruhi pemikiran liberal orang barat. Pada terasnya, poligami Islam ni bertujuan untuk mengelakkan maksiat dan supaya hidup dalam harmoni dan membantu orang yang susah. Mereka yang berpoligami dalam Islam hendaklah bertindak adil, seperti membahagikan harta sama rata dan kasih sayang sama rata tanpa ada unsur diskriminasi. Manakala poligami di negara barat yang juga boleh dilihat secara liberal, iaitu penindasan dan menghadkan hak-hak individu isteri. Mereka mengawal wanita supaya sentiasa mentaati suaminya. Pengamalan secara liberal ini juga mengawal wanita dari segi politik. Poligami di Amerika melanggar konsep liberal yang mempunyai satu tujuan, iaitu mengawal hak-hak politik yang diperlukan untuk kebebasan peribadi. Kemudian pandangan daripada tokoh-tokoh dan perbezaan poligami dan liberal. Daripada pandangan Kiai Imam Syafi'i, poligami rusuh ni bila seseorang lelaki itu merasai suatu isteri tidak memenuhi keperluan zahir dan batin, rusuh memerlukan lelaki untuk bertindak adil kepada isteri-isterinya dan akan batal jika tidak dapat memenuhinya. Manakala Kiai Shukri, poligami ialah solusi bagi lelaki dan perempuan supaya dapat mengelakkan diri daripada maksiat. Kemudian kami akan lihat pada ulasan artikel. Ulasan artikel pilihan saya ialah buku Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies by Cheryl Bernard. Dalam buku Civil Democratic ini, beliau menyentuh banyak perkara penting dalam antara isu yang dia menunjukkan ialah
bahawa agama Islam ni seperti tak dapat menentukan nilai diri dan sentiasa dalam pergaduhan sesama sendiri. Sebagai contoh, golongan fundamentalis ada pandangan mereka yang berbeza dengan golongan modernis dan tradisionalis. Dari hasil penulisan bukunya, Syaril Bernard ingin menghentikan ekstremisme dan Islam radikal dan juga menjaga imej Amerika Syarikat. Dari jaga imej Amerika Syarikat, maksudnya dia nak perbetulkan yang imej Amerika Syarikat ni bukan musuh bagi umat Islam. Setelah dapat dijelaskan bahawa golongan-golongan seperti fundamentalis, tradisionalis, modernis dan sekularis, penulis juga membincangkan tentang strategi untuk melahirkan golongan Islam yang dapat bekerjasama dengan aliran zaman sekarang. Pertama sekali ialah melahirkan pemimpin baru. Pemimpin baru maksudnya daripada Syaril Bernard ni, dia nak pemimpin yang bersifat modernis, yang berani menyampaikan ideologi baharu. Seperti yang kita tahu, modernis ni dia lebih kurang macam pandangan orang barat. Dia sama dengan pandangan orang barat dan juga boleh dilihat sama dengan pandangan orang liberal. Kemudian juga ada strategi beliau, Syaril Bernard, iaitu untuk menyokong tradisionalis menentang fundamentalis. Dengan ini dia nak cuba memisahkan antara golongan tradisionalis dengan fundamentalis daripada bekerjasama menyokong modernis dan sekularisme, iaitu memberikan kemudahan untuk modernis dan sekularis untuk menuliskan karya, untuk menerbitkan karya mereka. Kemudian kekuatan, kelemahan dan sumbangan penulis. Kekuatan penulis ialah banyak maklumat yang disokong, maksudnya penulisannya disokong oleh bukti-bukti yang wujud di dunia ni. Sebagai contoh yang pasal hijab tadi, yang ada satu kes di negara Arab di mana bangunannya terbakar, tetapi kerana kerajaan bergolongan fundamentalis, dia tak memakai hijab, tak dibenarkan keluar. Jadi dari situ pendapat fundamentalis tu macam tak sama dengan pendapat tradisionalis, modernis. Jadi dapat tentangan dan mereka tidak bekerjasama. Seterusnya, sumbangan penulis boleh dilihat bahawa sumbangannya diberi oleh lebih kepada umat Islam. Umat Islam boleh mengkaji dan mengulas kata-kata Syaril Bernard penulis ini dan menggunakannya untuk memajukan umat Islam. Maksudnya untuk menjadikan bukti sebagai supaya umat Islam dapat bekerjasama. Kemudian kami akan lihat pada kritikan dan pendapat. Pada pendapat saya, penulisan buku ni seolah-olah untuk meruntuhkan agama Islam dan bukan untuk menyatukan umat Islam. Kerana penulis ni memberitahu cara untuk memecahkan umat Islam, seperti menyokong tradisionalis untuk menentang fundamentalis. Bagi mereka, untuk menghadapi umat Islam, mereka perlu memecah belahkan umat Islam. Kemudian, keburukan Islam modernisme dan liberal terhadap agama Islam. Seperti mana yang kita tahu, agama Islam tidak harus dipegang oleh golongan modernis atau liberal. Kerana modernis dan liberal, dia utamakan hak individu dan pendapat mereka dahulu, bukan agama. Mereka meletakkan pendapat mereka di depan agama. Kemudian daripada Profesor Dr. Muhammad Salim, pandangan beliau, Amerika Syarikat bila berlawan dengan umat Islam ada dua jenis, iaitu Battle of Arms and Battle of Ideas. Battle of Ideas ni dia seperti penulisan buku Syaril Bernard ni. Dia akan menggunakan kata-kata dan penulisan untuk menjatuhkan umat Islam. Akhirnya, sebagai rumusan, pada pendapat saya, penulisan buku ni bukan
untuk menyatukan umat Islam, tetapi sebenarnya untuk meruntuhkan agama Islam. Dalam penulisannya juga terdapat pelbagai strategi yang dapat menjatuhkan negara-negara umat Islam seperti membangun pemimpin modernis. Dan juga terdapat pelbagai pendapat yang sama dengan pendapat saya, seperti Dr. Muhammad Salim, di mana pendapat mereka penulisan buku secara benar ni untuk menjatuhkan umat Islam. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.